إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqinu situ. Siapa apa? 6. Wahaza halul ahli al-ghafalat situ. Rubbal waqif ma'al ibadah wa hadza halul ba'd al-ahwal mu'amalat wa rubba waqif ma'al maqam wa hadza halul ba'd al-ahwal al-iradat. Dan inilah kelakuan ahli kelalaian, orang yang lalai. Dia ada beberapa peringkat dulu. Allah. Dan inilah kelakuan ahli kelalaian, ahli ghaflah. Orang lalai kena tahu dan hikam kata apa? Bangun pagi tengok. Al-ghafir iza asbaha yanzuru ma za yaf'alu. Wal aqil iza asbaha yanzuru ma za yaf'alu Allah bihi. Orang yang lalai ni bila dia bangun pagi je dia akan ingat urusan dia. Kerja dia tak siap itu, tak siap itu, orang ahli ghaflah. Ada pun orang yang akil, yang berakal, bangun dia buka mata je, yanzuru ma za yaf'alu Allah bihi. Dia perhati apa yang Tuhan buat atas batang tubuh dia yang kerdil. Tuhan sambung nyawa dia, Tuhan berikan pernafasan, sambung hidup lagi, Tuhan sihat badan, sehingga tak boleh nak kira nikmat Tuhan. Ya, dia memandang akan kurnia Tuhan. Lalu keluar daripada mulut dia, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Keluar dengan kesedaran, bukan sekadar baca je. Bulat hati kita betul bila mengucapkan Alhamdulillah, penuh rasa syukur dengan Allah Ta'ala. Memandang itu kurnia daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah allazi ahyana, yang menghidupkan balik. Sebab kita tidur tu roh kita keluar. Roh apa yang keluar tu? Ruhul yaqazah. Adapun ruhul hayah kalau keluar itu qalu innalillah lah. Ni ruhul yaqazah. Dia keluar je, kita pun tidur. Dia balik-balik, kita sadar balik. Jadi dia datang balik itu, kita syukur sebab mautus sugrah, mati kecil tidur. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepada Ta'ala kita akan dihasyar. Bangun pagi kita dah ingat padang mahsyar. Terhebat amalan yang Rasulullah bawa, dan kita pun ikut dengan Rasulullah sendiri membaca doa itu. Bangun pagi, kita puji kebesaran Tuhan yang telah mengembalikan kita balik. Kemudian kita ingat kepada padang mahsyar. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dihasyar, akan dilambakkan balik di yaumil mahsyar. Bangun tidur dia ingat roti mahsyar. Dia bangun tidur ingat roti canai. Itu ahli ghafalat. Rubama waqif an ibadah. Ya, ini ba'dul mu'amal. Jadi maknanya dia banyak-banyak kelakuan. Dan inilah kelakuan ahli kelalaian, dan banyaklah yang berhenti serta ibadat. Dia buat ibadat, dia rasa dah cukup. Ya. Tanpa dia mengira amal dia Tuhan terima ke tidak. Amal ini betul ke tidak. Jadi dia buat dia. Sebab apa? Asal orang pandang kita elok, sudah nak habis. Ini terhijab dia dengan makhluk, dia tak sampai hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dan inilah kelakuan setengah daripada ahli muamalat. Orang yang ada muamalat dengan Allah. Muamalat segi fiqah kita dalam bab muamalat, babul uqud, bab akad jual beli dan sebagainya. Ini muamalah ruhani kita dengan Tuhan. Bila dia buat ibadat, dia pandang pada ibadat dia, dia seronok pada ibadat dia, maka dia terhijab. Ini dia panggil hijab nurani.
Dia ada dua hijab. Satu hijab zulmani. Hijab zulmani maksiat, mungkar. Itu hijab zulmani. Itu semua orang tahu. Adapun hijab zulmani ni diiktimat selain daripada Ta'ala. Ya, sebab tu dalam hikam, syarah hikam Iqazul Himam dia kata apa? Inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubad wal-zuhad. Kita tengok ni pelemah badan tuan ni. Inna asyaddan nasi hijab. Sungguhnya orang yang terlampau banyak hijab. Hijab dia al-ulama. Ulama ni banyak hijab. Bila dia memandang ilmu tu dari dia, handal dia, bijak dia tak pandang daripada Allah Ta'ala. Habis dia terhijab. Ya, itu maknanya ulama. Wal-ubad, dan ahli ibadat. Ini dia. Dia buat ibadat, ahli muamalat. Buat ibadat banyak. Lepas tu dia tak nampak siapa yang gerakkan dia. Dia semayang 40 tahun, 50 tahun, dia rokok, dia sujud, dia tak rasa gerak dari Allah Ta'ala. Sedangkan Quran terang sebut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Gerak, diam, i'tidal, sujud. Pandangan mata kita buka kelip. Pendengaran kita gunakan. Semua tu minallah, dari Allah. Nampak atau tidak? Rasa atau tidak? Ini perlu. Ya, sebab tak rasa, sebab hijab tebal. Hijab banyak lagi. Ya, sebab tu dia kurang zikir. Dia kena zikir banyak. Zikir ni menembuk. Ia akan hijab-hijab dinding-dinding supaya kalau cermin tu kita lap-lap lama dia bersih, berkilat. Mana kita suluh dia akan nampak. Dia akan masuk gambar dalam cermin tu. Tapi kalau cermin tu kita biarkan berdebu kotor, suluh gajah pun dia tak nampak. Maksudnya apa? Dalam cermin tu mesti nampak ada gambaran itu. Begitu dalam gambaran cermin alam sekalian ni kita kena nampak dia. Sebab kalam Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat pada semua ni melainkan hatiku dah karen ke Tuhan dulu. Itu iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah. Walhasil kita buka dua mata. Mata luar buka, mata dalam kena buka. Ya, jangan kita pandang mata luar saja habis. Ya, kita pandang mata luar dia buka nampak makhluk, sedangkan mata dalam memandang Khalik. Apa memandang? Muraqabah musyahadah, tu pandangan dia. Syuhud dengan mata hati dia. Jadi bila dia buat amal, sedangkan Quran kata kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, bi fadlillah, dengan kurnia Tuhan, yang kamu ada ilmu sikit sebanyak, yang kamu boleh ibadat sikit sebanyak, itu kurnia Tuhan, bukan kamu. Bila kamu pandang kamu, aku hebat, aku handal. Walaupun mulut tak cakap, hati itu ada perasaan tu. Hijab, dinding. Terdinding dia dengan Allah SWT. Ini hijab ni yang paling bahaya. Sebab orang tak ada stres. Kalau dia semayang, kain dia koyak, orang boleh tegur. Kaki terpijak, ayam ke, orang boleh tegur. Tapi dalam koyak, mana dia nak tegur? Ini kalau tak betul-betul, dia amati. Dan perjalanan Sufia ni takut disangkut sini. Malam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa yang tidak amati mendalam dalam ilmu tasawuf dan ilmu tariqah Sufia ini, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Dia sedap buat ibadat, dia rasa dia seronok, rupa dia sedar apa? Memandang diri dia syirik, dia panggil syirik khafi. Dia bukan syirik jali. Syirik jali batal iman, kekal neraka. Ni syirik asghar, syirik khafi. Dia pandang daripada dia je habis. Ya, akan rosak. Keikhlasan sebenar tu akan batal. Dia nak pandang habis, duduk betul makam la haula wala quwata illa billah. Tu duduk betul situ. Kita baca tapi tak duduk. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semua dengan dia je. Nak pandang benda tu perlu kepada apa? Nur, biar terang. Nur apa panggil? Nur zikir lantam. Lianna zikr lahu nurun, wa zikir tu ada nur, cahaya dia. Dalam hadis Nabi kata apa? Alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair, wa alaika bitilawatil Quran, wa alaika bizikrillah wa tilawatil Quran fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu maknanya bertakwa, sebab takwa ni menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Dan lazim kamu zikir dan banyak membaca Quran, sebab dia nur bagi kamu. Itu dia. Ya, kita nak jalan mana mungkin tak ada cahaya. Ya, lawan cahaya apa? Zulmah, gelap. Nak duduk dalam gelap ke dalam cahaya? Itu maknanya. Kalau kita padamkan api kita, tak ada nampak. Ya, semua memerlukan cahaya. Maka rohani dia kena ada cahaya dia. Zikir banyak lagi terang. Lagi terang pun nak memandang af'al Tuhan.
Ya, bila kita nampak afal Tuhan sampai kita bergerak tu rasa dia, oh situ tuan-tuan tahulah lazat dia, masya-Allah. Kesedapan dia dengan Allah Taala. Ya. Ini hijab bagi ahli muamalah. Wa rubbama waqif ma'al maqam wa hadzal halu ba'd al ahli iradah. Dan banyaklah daripada orang yang berhenti serta makam lah. Dalam zikir ada makam kan? Hidup makam qalbi, makam itu proses perjalanan yang kita lalu. Tapi jangan nakkan benda tu. Ya, nak makam apa? Nak makam khalifah, nak makam ni. Itu makam peringkat-peringkat yang mesti lalu. Tapi bukan itu tujuan. Kena faham tu. Ya, kena faham. Jangan tujuan nak sedap tengok, oh aku dah dua khalifah ni. Lama dah dua khalifah tak berzikir, jadi pelepah ni. Ya, Abang Mursyid kita kata duduk makam khalifah ni baru 4% ni kau. Kalau 40 boleh tahan, 4% ni. Itu kalau kita jaga. Ya, khalifah ni makna apa? Orang mengganti. Orang nak mengganti, dia menjaga. Sama-sama membantu. Dan jalan tarik itulah ya. Kena bantu dalam meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kelakuan setengah daripada ahli iradah. Manapun orang yang ada iradah dia begini. Ya. Dia nak kita pandamkan iradah kita duduk dalam iradah Allah. Sebab tu dalam hikam dia kata apa? Ya, iradatu kat tajrid ma'a ikamatillahi iyyaka bil asbab. Ya, min asy-syakhwatil khafiyah. Wa iradatukal al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrid inkhitatun min al-himmatil aliyah. Kesimpulan dia apa itu? Iradah. Engkau nakkan tajrid sedangkan Tuhan duduk asbab, itu nafsu tersembunyi. Engkau nak asbab, Tuhan pilih engkau tajrid, itu jatuh daripada bawah ke atas berdebus. Maksud apa salah itu? Ya, ialah al-iradah. Dia nak kehendak dia tu dia. Ya, kehendak dia tu tamu. Kita dalam berjalan ke hadirat Tuhan, adab paling besar duduk dalam iradah Tuhan. Dua orang dipanggil oleh raja, raja tengok ada sifat dia kelakuan, raja pun pilih kau duduk istana. Yang kau pergi jaga di luar, bahagian luar. Ya, jaga kebun, jaga apa semua tanaman, keternakan, pergi jaga sana. Bermakna raja pilih seorang duduk istana, seorang duduk luar. Bila berlaku iradah dia, ya, yang duduk luar nak duduk istana, yang duduk istana nak lagi luar, itu mendapat murka daripada raja. Faham tu? Ini bukan raja dunia, ini Malikul Muluk, raja segala raja huwallahu taala. Jadi bila kita iradat, kita pusing aja tuan-tuan, nakkan makam nak apa, dia lagi matlamat. Dia terhijab di situ, jaga tu. Sebab tu dalam Naqsyaband dia punya apa? Slogan dia, apa dia? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matrubi. Reda dia kita tuntut, lain jangan. Cari keridaan Allah Ta'ala sahaja. Itu dia. Habis. Warubba waqif ma'al kashf. Wahaza halu ba'dil ahli tarakiyat. Warubba waqifun ma'allahi ta'ala mustaghrikum. Allah. Mustaghrikun bihi. Mana ditenggelam dengan Allah SWT. Wa hadza halul ahli al-ghayat. Kemudian rubba waqif. Rubba dengan mana taksir ini. Dia ada dua rubah. Rubah makna taklil, rubah makna taksir. Sini rubah dia pakai makna taksir. Banyak. Ada kata sikit boleh tahan kan ni. Dia kata banyak. Macam dalam hadis rubbal kariyul Quran wal Quran yal'anu. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Ya, sebab dia baca tak betul, so belajar tak nak belajar. Yang panjang ni pendek, berdengung tak berdengung, dia pakai baca. Lepas tu dia buat lagu Hindustan lah. Satu, yang kedua pula Quran dia baca Quran kata lain dia buat lain. Lepas baca Quran tu dia lawan Quran, macam-macam. Itu semua makan laknat Allah Taala. Rubbal karim Quran wal Quran yalan, Quran laknat dia balik. Nak ceritakan makna rubbah tu, rubbah litaksir. Sini sama juga ni. Mana banyaklah yang berhenti waqif, dia berhenti mana? Dia sangkut ni. Ma serta kashfin. Bila dia zikir rendah, dia akan terbuka alamil malakut alam jabarut. Dia akan nampak ni pembukaan alam-alam lain. Dia zikir-zikir nampak pum. Zikir-zikir pum terbuka. Alam barzah dia nampak tu. Bahkan dia boleh meniti, dia boleh tengok dalam. Jangan duduk situ, belum sampai lagi dan jauh lagi tu. Ya, sebab Rasulullah SAW terbuka kan, Islam Mi'raj terbuka ada. Semua Rasulullah nampak. Jalan sana pum terbuka, jalan sana pum terbuka. Ini apa ya Jibril, ini apa, semua pembukaan mukasyafat.
Sebab ilmu dalam suluk bukan ilmu mudarasah, dia panggil ilmu mukasyafah. Kita zikir-zikir Tuhan buka, pum tu buka. Maka jangan duduk situ. Pembukaan tu kita perhati sebagai alamat menunjukkan kebesaran dan keagungan Tuhan dia. Kat tu je. Dia buka kita pandang masya-Allah, ni kebesaran Tuhan. Pum tu buka pandang masya-Allah. Jangan kita seronok. Ya, lepas tu kita buat bual-bual. Kau nampak apa? Kau nampak apa? Wah, handal kau buka hati hijab kita. Dia adab sebenar dalam tarekat sufiah, segala waridat jangan repot dengan lain. Dia kena report mursyid dia. Jangan cerita orang lain, tutup. Ya, palzam. Tunggu saya kata palzam tutup. Setengah daripada sifat arif billah apa? Kitmun, ya. Mana sir? Mana dia tutup akan sir yang buka. Dan inilah kelakuan setengah daripada ahli yang sedang naik tarakiat. Ya, dibuka macam-macam tu. Sebab apa? Dia diasah. Bila lap-lap cermin tu buka lah nampak. Tapi jangan seronok. Lap lagi biar sampai dia bersih. Dan banyaklah berhenti serta Allah Ta'ala dan menghabisi ia dengan diri Allah Ta'ala. Inilah kelakuan ahli kesudahan. Ini baru betul. Yang ujung ni baru sampai. Ahli ni ghayat, orang sampai ke muncak. Bermakna apa? Terbuka dia punya basirah mata dalam. Kasyaf dia panggil kasyaf maknawi. Satu lagi dia panggil kasyaf suri. Yang nampak tu nampak ni tu alam tu, itu kasyaf suri. Tuhan bukakan dia tujuan biar nampak kebesaran Tuhan. Ya, alam yang kita lihat ni alam mulki. Kita ambil dalil menunjuk kebesaran Tuhan. Masuk alam lain pula, alam jabarut, alam maknanya atas lagi pun begitu juga. Ya, alam malakut, alam jabarut untuk memandang kebesaran juga. Sampai terbuka last sekali apa? Antara kita dengan dia. Maksudnya apa? Dibukakan mata hati kita sentiasa menghadap ke hadirat Allah. Itu maksud terbuka. Bukan nampak kita berjumpa macam kita, bukan. Jaga dasar kita laisa kamitsli syai'. Tuhan tak serupa makhluk. Jangan dia kata jumpa Tuhan dan jumpa orang kan syirik belakang. Ya. Dia kena jaga. Jalan ilmu tasawuf dia kena kemas usuluddin. Tak dinamakan ahli tasawuf melainkan dia mantap usuluddin dia. Kemas pekah dia dan mendalam dalam perjalanan Quranian. Baru dipanggil ahli sufi. Ya. Kalau ngaji hakikat dan batu pula jaja kedai kopi tentu harah pekah tergabung usuluddin, ya. Lintang Pukang itu bukan ahli sufi dan itu ahli kedai kopi panggil. Ya. Kemudian wahwa fi nuskhatin huwa. Tak ada waw. Wahwa atau huwa dia kata apa tu? Azza wa Jal hadir maknan. Maknan lahisian pada makna. Bi ilmihi nazirun ilaina bihikmati. Qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum bi ilmihi wa qudrati wa inayati aynama kuntum ay fid dunya wal akhirah. Dan satu lagi, dan iaitulah Azza wa Jal, Allah Azza yang maha mulia, Jalla yang maha agung, hadir serta kita. Ya, Allah Ta'ala kita rasakan sentiasa hadir dengan makna maknawi, bukan hissi. Kalau hadir hissi, dia ada jarak, dia ada kafiat, bentuk kanan, kiri, depan, belakang, jihad ada. Sebab ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, itu muhalun ala Allah, itu mustahil Allah Ta'ala. Ya, sebab segala sifat yang dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bisalik. Allah Ta'ala mukhalafah dengan benda. Itu kena pegang. Jaga. Kan silap faham tak ngaji usuluddin tak? Kata dia lah dia. Ya, kita gerak kita ni, dia lah. Tapi dia kau Tuhan. Kau mengaku kau Tuhan, kapi atau tonggeng tu kan. Jaga tu. Ya. Kita bahasa dia tu apa? Maknanya rasa kita dari segi makna. Ya, maknan, bukan hisian. Kena beza tu. Hisi luar. Bila maknan dia tak ada jarak. Dia bukan jarak, bukan bertempat, bukan berpihak. Tak ada. Pihak, jarak, tempat, itu semua benda yang layak dengan makhluk yang lemah ni. Allah Ta'ala dia maha suci daripada segala sebab. Sebab kita ucap subhanallah terbesar. Subhanallah terbesar. Maha suci Allah. Suci daripada apa? Aiminan naqais. Daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala dan penuh dengan sifat kamalat dia yang maha hebat.
Jadi ma'a sini ma'a apa dia panggil? Atau dia kata ma'a ilmi, bi ilmihi dengan ilmu dia. Wa qudrati wa inayati. Ya, kita di mana saja dalam takluk ilmu Tuhan. Dalam Usuluddin daripada takluk apa? Inkishaf. Dengan ilmu Tuhan tu nyata di mana kita duduk. Terang. Itu dia satu. Wa qudrah. Kita dah maju Usuluddin kan, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk semua mungkin, semua makhluk. Tak ada siapa boleh bergerak dia melainkan semua dengan takluk kudrat Tuhan. Tak lepas tu. Satu saat pun kita tak boleh lepas. Kalau Tuhan cut je habis kita. Itu maknanya kudrat. Cuma beza Usuluddin kita jadikan sebagai i'tikad akidah. Sufi dia naik atas lagi, pandang, musyahadah, syuhud, itu lebih dia. Ya, mengenal dengan rasa hati, zauq, wujudan. Kalau Usuluddin dia mengenal dengan cara apa? Bidalil wal burhan. Dengan dalil dan burhan jadi satu akidah. Yang ni dia pergi jauh lagi untuk merasai. Kenal dengan zauq, rasa hati dengan Ta'ala. Terasa. Tiap-tiap yang mengetahui tak semesti merasa. Tapi tiap-tiap yang merasa dia mesti tahu. Ya, kita makan buah durian dah rasa dah. Kalau dah makan buah durian, kita tanya dia, awak kenal buah durian? Kau ni gila gitu. Kalau dia kata saya kenal buah durian, boleh kita tanya, awak dah tak, awak dah rasa? Kadang-kadang dikenal dia tak rasa lagi, dia tahu tapi tak rasa. Berbeza antara kenal dengan rasa. Tiap-tiap yang merasa, tak payah nak tanya lagi dah. Ya. Man zak wa man lam yazuk, dalam siapa rasa dia tahulah. Siapa tak rasa dia tak tahu. Benda rasa bukan boleh dinukil, boleh diwakilkan dengan tulisan. Benda azwaq tak boleh diwakilkan dengan ibarat dan tulisan. Sedap ni kita nak tulis tak sampai hakikat dia. Kita nak olah kesedapan tak dapat. Cuma gambaran begitu je. Sebab benda rasa, siapa rasa baru dia rasa. Maka nak dapat rasa dengan Ta'ala, kena buang rasa dengan makhluk. Itu yang kita perlu suluk tembak. Ya, supaya apa? Rasa dengan makhluk itu hilang. Kebesaran makhluk hilang. Kudrat makhluk nampak kudrah dia, iradah dia. Akhirnya apa? Nampak dia je kan. Apa makna dia? Syuhud akan dia saja. Lenyap pandangan makhluk. Ini semua nikmat-nikmat besar yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir makna, tapi hadir bi ilmihi. Itu dia. Nazirun, dia memandang, ilaina bi hikmati, dengan hikmah dia. Qala ta'ala ni, wa huwa, ni ayat Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala serta kamu, ai bi ilmihi, dengan ilmu, kudrati wa inayah. Sebab kita nak ada apa? 3 kan? Hidayah, inayah, riayah. 3 dapat tamam. Dengan hidayat kita lepas mahfuzun anil kuf wa syirk, kita lepas daripada kufur dan syirik. Dengan inayah kita mahfuzun anil kabair was sagair, kita dipelihara daripada dosa besar dan kecil dengan inayah Tuhan. Kita boleh tinggal dosa itu semua bantuan Allah Taala, bukan cerdik, bukan handal, bukan lebay, bukan alim, bukan wali, bukan. Semua kurni Tuhan. Yang kena pandang itu. Dan last sekali riayah, itu paling tinggi. Mahfuzun anil ghafalat wal khatarat, sehingga dia punya khatar, lintasan hati pun semua mak Allah. Lalai-lalai semua dia terpelihara. Siapa dia pelihara? Riayah, bantuan dari Allah. Dapat 3 ni selamat kita. Dapat hidayat, inayat dan riayah. Ya. Di dunia wal akhirah, inilah Azza wa Jalla hadir serta kita dengan pengetahuan ilmunya dan memandang kita dengan makna hikmahnya, hikmah dia. Firman Allah Ta'ala, dan dia serta kamu. Wa huwa ma'akum, serta kamu. Persoalan ni, hal antum ma'ahu. Adakah kamu serta Allah Ta'ala? Makna serta mengingati dia, serta muraqabah akan dia. Itu persoalan ni besar. Habis. Kemudian dia kata, iza alimta zalik, ya alimta annahu ma'ak fi sirrika wa alaniyatika fakun anta ma'ahu bistighraqika fit tauhid. Iza alimta, apabila engkau menyedari, engkau mengetahui, zalik akan demikian, wa huwa ma'akum. Ini dalam Naqsyabandiyah dipanggil muraqabah ma'iyah. Tuan-tuan nak pergi jejak sini, tuan-tuan kena habis zikir dulu, dipanggil lataif 7. Ya, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi. Kemudian pergi maknanya apa? Tengah rati afa, kemudian pergi nafsun natika kulli jasad, zikir satu badan kan. Ya. Dia dalam sudut macam-macam tu bukan. Dia zikir satu badan dizikir, pun dah dengar. Bulu roma dizikir, dia dengar. Itu biasa dalam sudut. Terbuka. Ya. Nikmat terbuka kan. Terasa zikir tu jalan. Tu abil lataif.
Bila taib dia pergi apa? Nafi isbat. Nafi isbat dia pergi apa? Wukuf qalbi. Lepas wukuf qalbi, barulah kita apa? Masuk murakabah. Dia panggil ahadiyah. Ini murakabah ahadiyah. Iaitulah fa'ina matwallu fasamma wajhullah. Itu murakabah ahadiyah. Kemudian pergi murakabah maknya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sentiasa dimurakabahkan ayat. Sampai tamam di situ ada isyarat dia baru dia naik makam tahlil, zikir 5 makam, kemudian barulah ada maknanya iradah Tuhan dia naik makam khalifah. Itu susunan dia. Ya, dan Syaban satu-satu. Apabila mengetahui engkau akan demikian itu, mengetahuilah engkau bahawasanya serta engkau pada rahsia engkau dan zahir engkau. Duduk mana kita? Seorang-seorang, duduk ramai, zahir, batin, maka hendaklah ada engkau, diri engkau itu sertanya menghabisi engkau pada tauhid. Kita nak Allah Ta'ala tu apa? Supaya kita apa? Istighraq, karam. Ya, karam ni kalau nampak sikit-sikit, tak panggil karam ni, karam tenggelam habis. Perahu ke, sampan ke, kapal ke tenggelam, habis. Lenyap habis, yang lain, yang nampak dia je. Ya, tauhid dalam mengesakan tauhid, mana-mandang dia saja la maujud illallah. Tiada yang wujud melainkan dia. Wujud mana ni? Wujud di atas jalan istiqlal. Ya, wujud nampak ni luar ni nampak. Wujud pada arti sebenar atas jalan istiqlal, mana terasing. Tidak ada zat yang dia terasing daripada yang lain melainkan Allah Ta'ala je. Ada dia tak berhajat orang, dia nak tak ada berhajat orang, semua orang berhajat dia, dia tak berhajat siapa. Itu mana? Istiqlal, dia tak asing. Maka wujud ni tak ada siapa yang boleh menduduki melainkan Allah Ta'ala saja. Ya, atau dia kata Allah Ta'ala Maha Kaya. Ya, istighna ila an kulli masi, sebab dia terkaya daripada yang lain. Itu makna wujud atas jalan ini dia panggil wujud yang sebenar. Maka tidak ada wujud yang macam ni melainkan Allah Ta'ala saja. Itu makna mawjud illallah. Ataupun perasaan rasa hati dia, keberadaan Allah menenggelamkan perasaan rasa mawjud yang lain. Sini bawakan dibukakan berbagai-bagai kurniaan daripada gedung Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalil? Itu la haula, hadis Nabi. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Cuba duduk makam dia, lenyap yang lain, baru dia akan dapat gedung daripada gedung Tuhan. Situ dibukalah anwar, fuyudat, ya, futuhat, macam-macam Tuhan buka yang telah didapat oleh golongan arif billah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, pemberian ini tidak putus sampai dalam barzah Tuhan bagi lagi. Pum terbuka, Masya Allah. Atau luar biasa perjalanan kerohanian di jauh dan tinggi. Habis itu. Kemudian dia kata li annaka iza kunta ma'ahu wa hajabaka anka wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sayyidina wa inna khairatul alhamdulillah. Subhanakallahumma